A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Nazir, seluruh jawatan kuasa muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran saya dapat berjumpa dengan para jemaah sekali lagi. Dan kali ini saya diminta oleh Urustia untuk menyentuh tajuk yang berbunyi Namrud ataupun Nimrod, Solstice dan Olympia. Dan inilah kisah raja perkasa yang hidup bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Dan sebagai permulaan kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara alladhi hajja Ibrahim bi rabbih an atallal mulk is qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim inna Allah ya'ti bi syamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib wa bi alladhi kafar wallahu yahdil qawmaz zalimin. Shadaqal azim. Apakah kamu lihat mereka yang berhujah dengan Nabi Ibrahim AS yang Allah anugerahkan kerajaan padanya, ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, dan berkata raja tersebut, aku juga menghidupkan dan mematikan. Maka berkata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangi matahari daripada sebelah timur dan datanglah daripada barat. Maka jelaslah pembohongan orang yang kafir. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang zalim. Allah rakamkan berdialog di antara Nabi Ibrahim dengan raja yang disebut oleh ahli nafsir sebagai Namrud ataupun Nimrod ataupun Namrud. Raja yang perkasa, raja yang memerintah seluruh dunia ketika itu, berpusat di Babylon. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Dan bila Nabi Ibrahim telah dewasa ataupun telah remaja, maka terjadilah dialog di antara Nabi Ibrahim AS, pemuda desa yang ikhlas bersama dengan raja perkasa. Dan tuan-tuan, inilah kisah raja yang perkasa itu, Raja Nimrod, yang terkenal dalam sejarah dunia antara 4 raja yang pernah merintah dunia. Antaranya lah raja ini, Raja Nimrod, 2 raja yang kafir dan 2 raja yang mukmin. Raja yang kafir ialah Namrud dan Nakhmanusor, Bukhtanasor. Dan yang mukmin ialah Nabi Allah Sulaiman AS bersama dengan Zulkarnain. 2 raja dunia yang muslim, mukmin, yaitu Nabi Sulaiman AS dan juga Zulkarnain. Dan sekarang kita lihat raja kafir yang bertakhta satu masa dulu. Kerajaannya ketika itu, raja yang perkasa ini menguasai di kawasan lembah Tigris Euphrates ataupun lembah Sungai Furat. Di sinilah kerajaannya yang perkasa. Walaupun ketika itu dunia tidaklah terlalu besar, dunia yang dimakmurkan hanyalah berhampiran dengan kawasan di Timur Tengah, di kawasan Mediterranean, dan di sinilah kedudukan awal manusia. Dan raja ini menguasai seluruh dunia yang wujud ketika itu. Raja ini kuasaannya sampai ke kawasan utara, timur dan barat. Dan Rasulullah pernah bersabda, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Malikud dunia arba'ah mu'minan wa kafiran. Raja dunia ialah 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yamin amma al-mu'minan Sulaiman wa Zulkarnain. Nabi Sulaiman dan Zulkarnain ialah raja mukmin yang pernah menguasai seluruh dunia. 2 orang kafir ialah Nimrod yang Rasulullah sebut Nimrod, wa Bukhtanasor, raja Bukhtanasor yang juga bertapak di Babylon. Kita lihat Nimrod ini ialah cucu cicit kepada Nabi Nuh AS. Nimrod bin Kanaan bin Kush bin Sam bin Nuh AS. Ketika itu manusia masih lagi peringkat awal. Barangkali tidak semua bahagian dunia telah dihuni, dan manusia bertumpu di kawasan Mediterranean, dan dia menguasai di kawasan tersebut.
kisah akhir yang bagaimana digambarkan oleh Ibnu Katsir, Allah telah menunjukkan apabila zalim bertemu dengan kezaliman, bertemu dengan kebenaran. Raja ini akhirnya sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir sebagai akhir hayatnya, Pajaman Namrud jaishahu wa junudahu qabla tulu'i syams. Raja Namrud apabila ingin menunjukkan kuasaannya, dia mengumpulkan seluruh tenteranya yang perkasa, dan tiba-tiba fasallallahu alaihi zababan minal baut, kemudian Allah mengutuskan nyamuk yang sebesar lalat barangkali yang tidak dapat dilihat. Kemudian wasallallahu alaihim, dan nyamuk tadi makan tentera tersebut. Fakalat luhumuhum wa dimahum, makan daging dan darah tentera semuanya sehingga meninggalkan tulang. Allah menunjukkan apabila raja perkasa dengan tenteranya menentang kebenaran, maka Allah turunkan bala yang tidak dapat ditolak lagi. Nyamuk sebagai tentera Allah datang untuk makan daging tenteranya, dan akhirnya wadakhalat wahidatun minha min makhr al-malik, seekor daripada nyamuk tersebut masuk ke dalam hidung Raja Namrud dan menggigit bahagian dalam kepalanya sehingga dia menjerit, dan setiap kali dia menjerit dipukul kepalanya supaya nyamuk yang di dalam kepalanya tidak menggigit, dan demikianlah dilakukan. Setiap kali digigit dipukul, sekali dipukul dan nyamuk berhenti menggigit, dipukul lagi. Itulah akhir apabila Raja Namrud yang perkasa ini menentang kebenaran Nabi Ibrahim AS. Apakah yang berlaku di Iraq kemudian? Pada tahun 2000 lepas, kita lihat Amerika telah menceroboh Iraq. Iraq diserang oleh Amerika dan seluruh dunia, dan Saddam Hussein pertahankan negaranya, dan dunia mengatakan yang pertahankan negara inilah yang bersalah. Yang menyerang adalah hero dunia. Saddam Hussein yang pertahankan Iraq telah dipersalahkan, digantung. Amerika yang menceroboh dianggap sebagai hero. Rupa-rupanya Amerika sudah lama ingin masuk ke Iraq dan ingin mencari kubur Nimrod. Mereka sangat percaya Nimrod ialah maharaja yang kaya yang kuburnya belum pernah ditemui. Amerika purposely ketika zaman Saddam Hussein, mereka sengaja ingin menguasai Iraq dan menuduh bahawa Iraq mempunyai senjata pemusnah yang besar. Maka dengan alasan yang palsu ini, mereka mengajak seluruh dunia untuk menyerang Iraq, dan Iraq kemudiannya hancur. Apa yang mereka lakukan adalah mereka segera mencari kubur Namrud. Amerika segera mencari kubur Namrud, dan akhbar yang dikeluarkan pada tahun 2003, tahun pertama mereka kuasai Iraq, tahun pertama itulah mereka menggali kawasan yang dipercayai kawasan kubur raja-raja yang pernah merintah Iraq satu masa dulu. Memang benar mereka temui kuburnya. Bagaimanakah mereka yakin bahawa kubur yang ditemui inilah kubur Nimrod? Nimrod dalam tradisi Bible disebut sebagai Gilgamesh, dan akhirnya kubur Namrud yang perkasa ini ditemui. Rupa Namrud yang kita tunjukkan tadi ialah rupa yang ditemui dalam kubur ini. Sifat-sifat yang menggambarkan keagungan raja ini dipadankan dengan sejarah, dan kubur yang ditemui, mereka bersepakat mengatakan sekarang kami telah temui kubur Raja Namrud yang hidup sama dengan Nabi Ibrahim. Apakah yang mereka ingin mencarinya? Mereka ingin menghidupkan kembali Namrud sebab mereka mengatakan inilah satu-satunya raja yang perkasa yang kuasai seluruh dunia. Mereka ingin klon kembali. Sekarang kita diberi berita bahawa mereka sedang klon raja yang perkasa ini.